1416-2010-000520. Jom berwakaf. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita kembali dapat bertemu untuk kita membawakan rancangan bicara adab yang kita bawakan setiap hari Selasa jam 9 malam. Dan Alhamdulillah, untuk pertemuan kita pada kali ini, sekali lagi dapat kita bersama kembali dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun yang kini bersama-sama kita di talian, yang berada di Tanah Suci. Alhamdulillah, dapat kita kembali bersiaran bersama dengan Ustaz. Kita ucapkan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Apa khabar di Jerwan, sihat? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudi meluangkan masa untuk kali ini. Dan pastinya kita masih lagi berada dalam suasana bagi yang telah pun menunaikan haji. Alhamdulillah, kita pun dapat merasainya, dan Ustaz juga sendiri selaku pembimbing juga dapat bersama-sama untuk menunaikannya pada tahun ini. Syukur Alhamdulillah. Jadi tajuk kita pada kali ini rasanya sesuai untuk kita dapatkan kembali daripada bicara kita pada kali ini, menyentuh juga tentang haji. Dan pastinya setelah menunaikan haji ini, bagaimana untuk kita mengekalkan kemabruran haji. Jadi ada kesimpulan yang terbaik yang boleh Ustaz sendiri bawakan pada pertemuan kita kali ini. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan Ustaz, dan kita silakan Ustaz untuk memulakannya dengan doa majlis taklim. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Encik Irwan hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah, kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita dengan kefahaman yang benar, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepada kita apa yang sedang kita pelajari, apa yang telah kita pelajari, dan apa yang akan kita pelajari pada waktu yang kita memerlukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahdatin wa qatratin wa tarfatin yadrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. وكل شيء هو كائن في علم أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, taufik daripada Allah, hidayah daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada malam ini untuk bersama-sama dalam majlis yang disebut sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita mengharapkan dan berdoa kepada Allah setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berada di taman-taman syurga di dunia, maka Allah masukkan pula kita nanti ke dalam taman-taman syurganya di akhirat bersama dengan junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dimaklumkan tadi dan dalam pengajian-pengajian kita sebelum ini, kita telah membicarakan berkaitan dengan ibadat haji. Apa adab-adab yang perlu disempurnakan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan perkara haji bukan satu perkara yang kecil, bahkan ianya adalah rukunun min arkanil Islam, rukun daripada rukun-rukun Islam. Tiang-tiang asas agama itu salah satunya adalah menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, kita dah lihat, bahkan mungkin di kalangan yang mendengar merupakan salah seorang daripada peserta, kita sebut, yang telah menunaikan haji pada tahun ini. Satu nikmat yang perlu kita panjatkan bila kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji. Walau bagaimana cara sekalipun, walaupun dengan susah payah ataupun senang lenang, ataupun banyak onak dan duri ranjau yang telah kita lalui, alhamdulillah, ibadah tersebut telah berjaya kita laksanakan. Sebagaimana telah kita sebutkan, bila mana orang sudah menunaikan ibadah haji, dan yang diinginkan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji hanya satu. Walaupun mungkin sekarang kita dah di kampung, jemaah kita pun sudah mula pulang ke tanah air bersama keluarga. Hari ini mungkin dahulu orang panggil kita pakcik, orang panggil kita makcik, orang panggil kita abang, kakak. Sekarang orang panggil kita haji dan hajah. Orang panggil kita dengan gelaran, yang gelaran itu takkan boleh dibeli, melainkan orang-orang yang telah sampai menjadi tetamunya Allah pada waktu ibadah haji. Namun perlu kita ingatkan kepada diri kita, bukanlah yang kita inginkan panggilan-panggilan dari manusia. Orang panggil kita haji ataupun tidak memberi kesan kepada siapa diri kita. Tetapi yang diinginkan oleh orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji adalah ibadah haji yang dilakukan itu diberi kemabruran oleh Allah. Itulah yang kita harapkan sentiasa, walaupun ibadah haji telah selesai, walaupun kita dah selesai berwukuf, walaupun kita dah selesai tawaf dan sa'i, walaupun kita dah selesai melontar jamrah ataupun melempar jamrah, maka
pertamanya kita bersangka baik kepada Allah. Bila kita keluar daripada bumi Arafah, kita sudah panjatkan keampunan kita kepada Allah. Maka kita mengharapkan sangkaan kita yang baik kepada Allah. Allah telah mengampunkan semua dosa orang-orang yang telah hadir menunaikan ibadah haji. Kerana disebutkan minal mujrim, daripada perkara yang disebut berdosa, adalah orang yang dia keluar dari bumi Arafah. Dia dah mohon ampun kepada Allah. Dia merasakan dosa-dosanya tidak diampunkan Allah. Maka dengan penuh sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berkatnya bumi Arafah pernah berwukuf padanya baginda Nabi, maka kita mengharapkan agar kita keluar dari bumi Arafah dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu disebutkan orang-orang yang pulang daripada ibadah haji, mereka ini bersih dirinya. Sampaikan baginda Nabi berpesan, bila mana nanti kita balik, nanti mungkin kebanyakan kita ramai lagi yang belum balik ke tanah air, yang masih menunggu keti-keti penerbangannya. Maka apa yang dilakukan adalah bila mana sampai nanti, bukan hanya peluk tawa, bukan hanya gelak gembira, tetapi yang dilakukan oleh orang-orang yang pulang dari ibadat haji adalah mendoakan kepada yang hadir bersama agar diberikan keampunan. Maka ini perkara yang kita perlu lakukan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang hadir menyambut kita, bersama kita, mendapat buah tangan yang paling bernilai. Kita dah post barang cukup banyak lah. Kalau kita datang ke sini di Jeruan, tengok di semua hotel tu, semua orang post barang. Kacang, kurma, baju, jubah, kismis sebagai buah tangan. Itu satu perkara yang sangat baik. Kerana memang dianjurkan orang balik dari musafir, dah tinggalkan keluarga lama-lama, bawa buah tangan. Ubati kerinduan keluarga yang dah lama ditinggalkan dengan menggembirakan. Itu satu perkara yang baik dilakukan. Namun buah tangan yang bernilai lagi apa dia? Kemustajaban doa di tangan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Maka nanti pesan juga pada keluarga kita, datanglah sambut mak, datanglah sambut ayah dekat KLIA sebelum nanti balik ke rumah. Tapi bukan hanya untuk peluk ataupun pesan, bawa, jangan lupa bawa sambar petai. Lama dah ayah tunggu ni, ayah dekat KLIA dah nak kena makan sambar macam tu. Tapi yang lebih pentingnya, bila bersama keluarga, maka ambil masa sejenak, tadahkan tangan, doakan, ya Allah ampunkan dosa saya dan seluruh yang hadir pada hari ini, ahli keluarga saya, sanak saudara saya. Kerana orang-orang yang pulang haji, diri mereka itu bersih daripada dosa dan noda. Maka doa-doa mereka ini mustajab. Maka sebab itulah kita sebutkan dengan tajuk kita pada malam ini, bukan hanya bicarakan tentang apa yang perlu selepas haji dari sudut apa yang kita nak isi dengan program-program dan jalan-jalan, tetapi dengan tajuk kita bagaimana kemabruran itu kita kekalkan. Saya tak tahu Ustaz saya mabrur ke tidak, maka kita bersangka baik kepada Allah dengan usaha yang telah kita lakukan, dengan susah payah yang kita telah lewati. Nanti mungkin di kalangan kita pendengar pergi jumpa jemaah haji, macam-macam kisah dia akan dengar. Dan yang kita rasa, dan jemaah haji perlu rasa, kan kita sebutkan apa? Kita bila susah tu kita tak suka, kan? Kesusahan masa haji ni, kesusahan tu kita menyenangkan kita. Tapi nanti percayalah, bila kita balik, yang seronok untuk kita ceritakan segala kesusahan kita. Kita tak cerita yang senang kita. Kita akan cerita susah kita begini, susah kita ni, dekat Mina susah, dekat Arafah susah. Susah itu yang diingati. Akhirnya kita faham, susah juga jadi nikmat dan membahagiakan. Maka itulah haji. Susahnya kerana Allah, maka tidak akan susah. Kerana Allah.
ia dilakukan untuk kekasih, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mana ada susah kalau untuk kekasih? Kan kita kalau datang mana-mana, kita cakap dekat kawan kita ke, mak ayah kita ke, anak ke, ataupun guru kita ke, kita kata tak payah susah. Dia kata mana dia susah. Bahkan saya ingat saya pernah pergi ke rumah syekh saya untuk pergi mengaji. Kemudian syekh siapkan makanan. Kemudian saya kata syekh tak payahlah susah-susah, kami datang mengaji, lepas tu kami balik. Syekh kata tak ada yang susah. Susah itu nikmat. Susah itu nikmat. Kenapa? Kerana susahnya untuk sesuatu yang disukai, untuk seseorang yang dicintai. Mana mungkin ada susah untuk yang dicintai? Semuanya mampu dilakukan. Maka ini perkara yang perlu kita ambil perhatian dan kita hadami dengan baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bila kita kata, kita tahu orang yang nak buat haji ni, ataupun orang yang pergi haji ni, doanya mustajab sampai nanti dia pulang. Maka yang perlu untuk kita lakukan adalah dalam tempoh kita ini perlu mengekalkan kemabruran haji kita. Kerana apa? Kerana ada orang yang mabrurnya belum sampai Malaysia lagi, dah habis dah. Habis haji dia rasa macam dia rasa macam hampir periksa SPM. Masjidnya tak ada, jalan-jalan setiap hari, makan-makan, suka-suka, hilang segalanya. Seolah-olah leganya. Seolah-olah haji itu satu bebanan di atas kepala yang bila mana dia telah ditumpahkan, dicurahkan ringan kepala kita. Sedangkan ia adalah satu perhambaan yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka sebab itu ketika mana kita dah selesai melaksanakan ibadah haji, ingat apa yang ingin kita capai daripada haji kita, apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Baik, sekarang kita masuk kepada perbahasan kita, apakah yang dikatakan dengan haji mabrur dan bagaimana nak mengekalkannya. Bila kita tahu bila kita bincang tentang bagaimana nak mengekalkannya, maka kita kena tahu dulu apa tanda-tanda supaya kita berusaha menjadikan ada tanda-tanda tersebut pada diri kita. Maka para ulama menyebutkan sama ada ibadah haji ataupun ibadah umrah, bila mana disebutkan tentang haji mabrur, apa dia yang pertama? Yang pertamanya, dia menjadi lebih baik daripada dirinya yang sebelumnya. Ini yang paling utama dan paling asas. Kita nak lihat kemabruran seseorang, dan bukan tugas kita memabrurkan ataupun tidak. Nanti ada orang pula dia perhati je haji ni. Haji. Dia siap giling kepala pula. Kenapa? Tengok gaya haji ni tak mabrur ni haji ni. Bukan kita untuk mengadili kemabruran seseorang, tu bukan kerja kita. Tetapi sekarang kalaulah ibadah haji itu kita lakukan, maka kita yang perlu melihat dan memuhasabah haji kita sendiri. Yang pertama disebutkan dia menjadi lebih baik daripada dirinya yang dahulu, dari sudut melakukan taat dan meninggalkan maksiat, memperbanyak pahala, menjauhkan diri daripada dosa. Maka kita lihat yang pertamanya antaranya apa? Dari sudut pemakaian. Jadi bila orang balik haji ni, pemakaiannya perlu lebih baik daripada sebelumnya. Paling asasnya menutup aurat. Sempurna dirinya menutup aurat. Kerana dia telah membawa dirinya kepada Allah dalam keadaan sempurna. Sentiasa pakai telekung, sentiasa tutup aurat, takut aurat terbuka, takut aurat terlihat. Maka sepatutnya momentum itu dikekalkan bila dia pulang daripada ibadah haji.
juga ibadah solatnya. 5 waktunya dipelihara bukan semampu dah, dipelihara sungguh-sungguh. Jangan sesekali solat di luar daripada waktu. Yang paling baik sebagaimana dia bersegera untuk ke masjid ataupun surau ketika mana dia menunaikan ibadah haji, maka sedemikian halnya ketika mana dia pulang ke tanah air, menjaga sembahyang berjemaah. Juga boleh kita sebutkan, kalau balik daripada haji, maka usahakan tidak meninggalkan lagi sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Sembahyang sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak. Semuanya itu ada yang sunat muakkad dan ghairu muakkad. Tapi kalau kita sebut jumlah, kita jaga kesemuanya 22 rakaat. Usahakan tidaklah lagi kita meninggalkan solat sunat rawatib. Balik haji ni, apa yang kita cuba usahakan selain sembahyang fardu, maka sembahyang qabliyah dan ba'diyah dijaga dengan baik. Kerana kesemua qabliyah dan ba'diyah itu ada fadilat-fadilatnya sendiri. Sebagai contoh, sembahyang sunat sebelum fajar, sebelum subuh, maka Nabi kata apa? Apa kelebihannya? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian usahakan juga agar tidak meninggalkan bacaan Al-Quran. Sekurang-kurangnya 1 muka surat. Tidak meninggalkan bacaan Al-Quran. Sedemikian apa? Kerana Al-Quran bahagian daripada zikir. Bahkan ianya kalamullah. Membacanya dengan mengetahui maknanya ataupun tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, usahakan juga menjaga sembahyang duha. Kalau kita dekat sini jaga sembahyang duha kita, ialah tak pergi kerja. Jadi walaupun kita dah mula bekerja, duha dijaga walaupun 2 rakaat. Paling baiknya 8 rakaat. Dan yang ketiga, usahakan menjaga sembahyang witir. Usahakan menjaga sembahyang witir. Maka antara yang disebutkan bagaimana kita menjadi lebih baik, yang pertama dari sudut pemakaian kita. Adalah lebih baik lagi kalau orang yang pergi haji, balik haji dia pakai kopiah, pakai songkok, sesuatu yang menutup kepalanya. Bukanlah orang kata, dia balik haji dan nak macam ustaz, bukan macam tu. Tapi kalau dia pakai kopiah, maka itu tanda perubahan kepada yang lebih baik. Kerana pemakaian ini ada kalanya menjadi benteng dari kita melakukan maksiat. Sedemikian juga usahakan bila kita dah menunaikan ibadah haji, bawalah bersama tasbih di tangan kita sentiasa. Maksud di tangan ni bersama, bola poket pun tak apa. Kalau perempuan selama ni dalam beg hanya ada make-up sahaja, sekarang ni ada tasbih. Jadi supaya apa? Kalau kita bersendirian, kita tak ada apa-apa, kita pegang tasbih, kita bergerak tangan kita dan juga lidah kita untuk berzikir. Sehingga kita harapkan bukan sahaja tangan dan lidah saja yang berzikir nanti, tetapi hati kita juga sentiasa mengingati Allah. Ini perkara yang jangan kita buang daripada kehidupan kita setelah kita menunaikan ibadah haji. Kerana inilah yang akan mengekalkan momentum kita setelah kita tinggalkan Masjidil Haram dan kita tinggalkan bumi Masjid Nabawi yang ada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh bawa Masjidil Haram balik ke tanah air kita. Kita tak boleh bawa Masjid Nabawi balik ke tanah air kita. Tapi momentum itu mampu untuk kita kekalkan dengan kita bertambah ibadah dan juga akhlak ketika mana kita sudah pulang ke tanah air. InsyaAllah selepas ini kita akan bicarakan lagi apa yang Nabi sebut tentang birrul haji. Haji yang apa lagi yang akan menjadi tanda-tanda kemabruran seseorang dalam tingkah lakunya
berehat terlebih dahulu. Terima kasih Ustaz atas penjelasan sebentar tadi, dan insyaAllah akan kita sambung lagi mengenai tajuk mengekalkan kemabruran haji. Selepas ini pastikan anda tidak ke mana-mana. Teruskan setia bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM Inspirasi Inforia Islami, dan kita masih lagi terus untuk membawakan dalam rancangan Bicara Adab pada kali ini, dalam kita memperkatakan mengenai tajuk mengekalkan kemabruran haji, dan insyaAllah akan terus kita dengarkan penerangan serta penjelasan yang selanjutnya daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun yang kini bersama-sama kita untuk meneruskan lagi bicara kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi untuk itu saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk meneruskannya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Encik Irwan hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah, sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi kita telah sebutkan berkaitan dengan kemabruran haji, satu perkara yang sangat diinginkan oleh setiap yang hadir menunaikan ibadah haji. Dan bagaimana kita mampu mengekalkan kemabruran haji tersebut, itu satu perkara yang perlu kita ambil perhatian, ambil berat, walaupun ibadah haji itu telah selesai dilakukan. Maka disebutkan apa lagi antara yang menjadi tanda-tanda seseorang itu ibadah hajinya itu mabrur, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang akan berlaku kepada dirinya bila mana dia melakukan haji yang benar-benar kerana Allah. Maka disebutkan antara tanda birrul haj ataupun apa yang dikatakan haji yang mabrur adalah tibul kalam. Bila mana dia dah menunaikan ibadah haji, bahkan sebenarnya dalam haji yang dilakukan, dan sebagaimana disebutkan dalam haji apa? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Tak cakap yang buruk, tak buat perbuatan yang buruk, tak berbantah-bantah, tak bergaduh, tak bertengkar ketika haji. Maka keadaan yang sama perlu ada pada orang-orang yang selesai menunaikan haji. Dia bila mana balik, bila mana selesai hajinya, dia menjadi orang-orang yang baik dan santun pembicaraannya. Dia berbicara pada perkara yang perlu dan meninggalkan perkara yang tiada kaitan dengannya, seperti mana baginda Nabi SAW sebutkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang itu adalah bila mana dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan apa-apa yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Inilah dia disebut
kita balik nanti bagi jemaah-jemaah haji, bahkan sekarang, jaga perkataan-perkataan kita daripada mengguris hati orang lain, daripada berbicara perkara yang tidak ada kaitan. Bahkan satu perkara berkaitan dengan perkataan yang paling utama untuk kita jaga adalah bagi mengelakkan rosaknya haji yang telah kita lakukan. Sebagai contoh, disebutkan oleh guru kami Syed Muhammad Amin bin Idrus hafizahullah ta'ala, dari beliau tinggal di Madinah, dan di dalam kitab beliau namanya Kitab Adab. Kita pernah berbicara berkaitan kitab tersebut di Radio IKIM ni dulu, mungkin 2 tahun yang lalu rasanya. Ada satu bab berkaitan dengan adab berbicara. Maka disebutkan tentang bicara apa yang perlu kita jaga. Sebagai contoh, kita sebutkan orang yang paling zalim adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Min akbari zulmin zulmun li nafsih. Kezaliman, kadang kita kata, ustaz, orang ni zalim pada si fulan, orang ni zalim pada si fulan, dia ambil harta orang ni, dia ambil harta orang ni, dia menzalimi orang. Kita rasa itulah orang yang zalim. Tapi kata para ulama, orang yang zalim adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana dia menzalimi dirinya sendiri? Dengan ketika mana dia telah bersusah payah melakukan amal. Kita datang jauh-jauh, habis duit banyak, kemudian kita pergi ke Arafah, Muzdalifah, Mina, tinggalkan keselesaan tidur, tinggalkan rumah, tinggalkan kereta naik bas, tinggalkan rumah yang sejuk, pergi ke tempat yang panas. Ini satu pengorbanan yang luar biasa telah kita lakukan. Tiba-tiba kita dah menumpukkan pahala yang cukup banyak. Pahala itu kita yang hilangkan. Pahala itu kita yang bagi pada orang. Maka tak ada orang yang lebih zalim dari orang begini. Kerana dia sudah susah-susah, dia yang rosakkan, dia yang hilangkan. Maka macam mana keadaannya? Sebagai contoh kata Syed Muhammad Amin hafizahullah ta'ala, bila mana kita pergi haji ni habis banyak duit, paling-paling kurang 10,000, ada yang 15,000, ada yang 30,000, ada yang 60,000, ada yang sampai 100-200,000. Bergantung pada kemampuan masing-masing. Tapi dia bukan satu jumlah yang kecil. Belum termasuk makan minum yang kita teringin, belum termasuk barang-barang yang kita beli, belum termasuk kenderaan-kenderaan tambahan kita ke mana-mana. Jadi nilaiannya besar. Menyebabkan sifatnya manusia ini suka menyimpan harta. Kita ni kan suka simpan harta. Bila mana duit dah habis banyak, maka kita mesti rasa nak simpan. Ataupun kita rasa, tak boleh dah. Maka ada orang, bila mana dia terjadi sedemikian pada dirinya, maka kalau dia balik, mungkin satu ketika ada orang ajak dia buat baik. Ataupun ajaklah untuk pergi mana-mana ke tempat yang baik, ataupun apa-apa. Kemudian terkeluar dari perkataannya, tak apalah, saya tak kot. Sebab apa? Duit dah habis baru ni pergi haji. Kita rasakan apa yang kita keluarkan itu seolah-olah tak ada nilai dengan kita kata habis. Sedangkan apa yang kita keluarkan untuk agama Allah, untuk Allah takkan ada habisnya. Bahkan nanti di akhirat, balasannya itu berganda-ganda lagi daripada apa yang telah kita keluarkan. Namun bila kita merasakan ia satu kerugian, ia satu perkara yang menjadikan kita punya harta berkurangan, maka sebahagian para guru kita menyebutkan boleh terbatal amal-amal yang telah kita lakukan. Ini kebahayaan bila mana kita tidak melatih diri kita daripada berbicara yang baik-baik sahaja, ataupun tidak membicarakan perkara yang tidak baik. Maka yang kedua kita ingin sebutkan, bila balik haji, jadilah orang yang tibul kalam, yang cakapnya yang baik-baik. Tak payah ungkit apa yang dah kita keluarkan untuk agama. Tak payah ungkit apa yang kita telah berikan dalam kita menunaikan haji. Semuanya itu untuk agama Allah dan akan Allah nilai. Tak perlu orang lain tahu susah-susah yang telah kita lalui, sampai kita perlu korbankan lagi apa yang ada pada perkara-perkara ataupun harta-harta kita yang hakikatnya semua adalah milik Allah.
agama Allah, maka kita keluarkan pada jalan yang benar. Apa yang kita risaukan, apa yang kita takutkan, maka jaga perbicaraan kita. Jangan cakap yang tak elok pada orang, jangan berbicara benda-benda yang tak baik. Bahkan kalau kita berbicara dengan lisan kita tentang keburukan orang, tentang mengumpat orang, ini juga menjadi sebab nanti kita muflis di akhirat. Pahala-pahala haji kita boleh orang ambil sebab perlakuan-perlakuan buruk kita pada orang lain. Ini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dalam kitabnya 40 hadis penawar hati, beliau meletakkan pembicaraan hadis ini dengan tajuk siapakah orang yang muflis. Orang-orang yang bawa kebaikan pahala puasa, pahala zakat, pahala ibadah mereka, tiba-tiba bila sampai di akhirat, pahala-pahala itu diambil kerana lisan-lisan mereka yang membicarakan tentang orang dan menyakiti orang. Tangan-tangan mereka menzalimi orang. Akhirnya mereka itu tak ada apa-apanya sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Seterusnya, antara tanda-tanda lagi bagi haji yang mabrur disebutkan ifsya'us salam. Seseorang itu menyebarkan salam. Mudah dirinya bila bertemu dengan orang mendoakan orang lain. Kita ni kalaulah sebelum ni asyik masam je, jumpa orang tengok tak puas hati, maka sekarang kita jadi orang yang banyak senyum dirinya. Tengok orang senyum. Kenapa? Kerana Nabi pesan, jangan kamu memandang ringan, memandang hina, memandang lekeh apa-apa amal kebaikan, walaupun perbuatan itu hanya senyum kepada seseorang. Maka bagi orang yang berbuat haji, dia mudah menyebarkan salam. Maksudnya apa? Dia selalu mendoakan orang lain, memberikan doanya kepada orang lain tanpa rasa berat. Kalau tidak, selama ni dia rasakan biarlah kebaikan yang Allah nak bagi hanya pada dia, orang lain tak payah. Tapi sekarang bukan lagi begitu akhlaknya orang-orang yang menunaikan haji. Ringan mulutnya mendoakan kesembuhan bagi orang yang ditemui. Salamnya sentiasa dilantunkan ketika mana bertemu dengan seseorang yang dikenal ataupun tidak. Kerana apa? Kerana itu bahagian daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah bicaranya. Seterusnya, setelah kita sebutkan ifsya'us salam, tibul kalam, dan yang ketiga it'amut ta'am, memberi makan. Antara ibadah yang paling baik untuk kita lakukan adalah kita memberi makan pada orang. Kerana ibadah beri makan pada orang ni, dia akan berangkai. Berangkai ni macam mana? Kita bagi makan pada orang, bukan pahala bagi makan je kita dapat. Dia dapat kekuatan, kesihatan, kemudian dia ibadah, pahala ibadah tu pun kita akan dapat. Ini istimewanya orang-orang yang pergi ataupun orang-orang yang bagi makan pada orang. Bahkan ketika ibadah haji, lebih lagi utama macam tu. Kalau kita cerita orang-orang dahulu pergi haji, mereka datang dari tempat yang jauh, maka mereka ini musafir, apa adanya mereka makan. Dah tentu orang-orang yang datang bagi makan orang pada orang yang buat haji ni satu pahala yang besar. Maka sedemikian juga bila dia selesai menunaikan haji, dia mudah memberi makan kepada orang. Maksudnya juga kita boleh sebutkan, dia mudah untuk mengeluarkan harta, untuk membantu orang lain dan untuk kebaikan. Jadi kenapa sedemikian? Kerana kita sebutkan tadi, kan bila kita buat haji, harta yang kita keluarkan telah banyak. Banyak harta yang kita keluar, bukan sikit. Dan kita sebutkan tadi, sifatnya kita ini suka menyimpan harta. Suka menyimpan harta, suka untuk mengumpul harta biar banyak. Maka bila harta kita semakin berkurang, kita akan jadi orang-orang yang pelit, kedekut, nak simpan, tak nak keluar. Namun ketika mana seseorang dia balik haji, walaupun hartanya banyak dibelanjakan, dia terus mengeluarkan hartanya untuk kebaikan dan ketaatan. Itu tanda bahawasanya sifat-sifat mazmumah ataupun
sifat cinta pada dunia semakin berkurang dan hilang daripada dirinya. Semakin berkurang dan hilang daripada dirinya. Maka apabila seseorang mampu melakukan perkara ini, itu satu tanda yang baik buat dirinya dan perlu dikekalkan. Jangan kita rasa bila kita dah laksanakan ibadah haji, seolah-olah kita tak perlu buat apa-apa kebaikan kerana ibadah kita dah banyak. Dia pula kira masjid 1,000, 2 hari pergi masjid dah jadi jutawan dah. Dia kata, saya ni Ustaz, 5 kali semayang 500,000, 2 hari dah sejuta. Oh, dia kira macam tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bila mana kita dah selesai menunaikan ibadah haji, kita cuba semak, kita cuba untuk buat muhasabah apa yang berlaku pada diri kita selepas haji. Adakah ketaatan yang kita lakukan ketika haji itu masih berterusan, ataupun kita kembali kepada sedia kala, ataupun kita semakin kurang daripada apa yang ada pada kita dari sudut ibadat sebelum kita hadir menjadi tetamunya. Ini satu muhasabah kepada diri kita. Dan kalau kita melihat 4 perkara ini, kita perlu untuk lakukan agar kemabruran ibadah haji kita itu berterusan. Bersih diri kita dari dosa, amal kita makin bertambah, ketaatan kita makin bertambah. Itulah yang diinginkan bagi orang-orang yang buat haji. Kerana ibadah haji ini adalah perjalanan menuju Allah. Kita tawaf di sekeliling Kaabah menunjukkan kita kembali kepada center, pada pusat. Maka para ulama sebut di dalam hati kita juga ada Kaabah, namanya Ka'batul Fuad. Mana center kita? Hati kita. Betulkan hati kita kerana Allah, betulkan tujuan kita kerana Allah. Hidup mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Duyufur Rahman ataupun sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang belum menunaikan ibadah haji, Allah jemput untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kita doa ni daripada sekarang lagi. Jangan tunggu kata orang kita tunggu suat tawak, kita sungguh rayuan. Rayuan tu adalah secara asbab ataupun kita buat tindakan. Tapi sebenarnya berdoa tu daripada sekarang. Ya Allah, kurniakan saya peluang kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan menziarahi Nabi-Mu. Kesungguhan kita itu akan dilihat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita tahu dan kita tak tahu. Itu kita yakin. Maka buat saja. Jangan risaukan fikir tentang duit, jangan fikirkan tentang kota, jangan fikirkan. Doa dan terus berdoa. Kemudian bila sampai masa untuk melakukan tindakan, kena buat rayuan. Dalam masa yang sama, ada duit simpan dengan niat untuk buat haji. Tak cukup Ustaz, nanti Allah akan cukupkan. Jangan kita risau. Kita telah melihat sangat banyak contoh-contoh orang yang tidak pernah berfikir untuk dapat pergi haji, tetapi mereka dapat menunaikan haji. Sebagai bukti, itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan pula berkaitan tajuk ziarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni banyak jemaah dah mula ke Madinah. Yang balik-balik, tapi yang lewat mereka akan ke Madinah. Jadi sudah tentu kita ingin pula mengisahkan tentang apa yang perlu untuk kita lakukan ketika di bumi Madinah Al-Munawwarah dan adab-adab yang perlu kita sempurnakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Ahmad Salahuddin yang telah pun dapat kita dengarkan pengajian kita pada kali ini dengan membawakan tajuk mengekalkan kemabruran haji, dan semoga memberikan manfaat untuk semua yang mengikuti kita pada program ataupun rancangan Bicara Adab pada kali ini. InsyaAllah Ustaz, ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi pada sidi akan datang. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Semoga segala urusan Ustaz di sana dipermudahkan insyaAllah. Amin. Dan dapat kita
Alhamdulillah, kita baru saja bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun sebentar tadi untuk bicara adab kita pada kali ini. Dan untuk anda, insyaAllah kita bertemu lagi pada siaran akan datang. Dan untuk itu, terus setia bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. إلى صراطك المستقيم. إلى صراطك المستقيم. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Dalam kegairahan menggunakan aplikasi media sosial, kita perlu memelihara adab sopan dan harga diri dalam bersosial. Setiap status dan komentar yang dibuat naik melambangkan fikiran, sifat dan peribadi anda. Berhati-hati dan fikir dahulu sebelum membuat naik atau berkongsi sesuatu status. Tidak perlulah mendedahkan masalah peribadi anda di laman sosial kerana ia mungkin mendatangkan lebih banyak lagi masalah dan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, mengadulah kepada Allah SWT yang Maha mendengar. Pilihlah untuk berkongsi perkara yang bermanfaat dan elakkan status yang menyinggung perasaan orang lain. Jika tidak, diam itu lebih baik dari berkata yang sia-sia. Kuching 93.7 FM. Ya Nabi salam
berpanjangan berterus